Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya Faraliza binti Jamian Arim dari Sekolah Menengah Maktab Sabah akan menjadi moderator anda pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil daripada didikan beliau. Kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah pun bersara pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelikanan School of Education University of Nottingham. Atas kewibawaan beliau, sekarang beliau merupakan salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh untuk sesi snippet Reflecon yang bertajuk Classroom Library. Dipersilakan, Datuk. So, tajuk dia ialah Classroom Library. Bukan satu tajuk yang luar biasa, tapi saya terpanggil untuk nak bincang tentang tajuk ini kerana saya rasa saya bersekolah tahun 60-an. I went to primary school 1966. Dan pada zaman itu pun sudah ada buku-buku untuk bacaan dalam kelas. Tapi kemudiannya, kita dapati sekarang budaya itu sudah tidak ada. Jangan sebut pada saya, oh doktor, sekarang kita sudah ada e-book. Tapi murid, walaupun negara nombor 1 dalam dunia, Finland, masuk ke bilik darjah mereka, sememangnya akan kita nampak banyak di belakang, di tepi kelas tu, buku-buku bacaan, komik and everything else. Murid bila nak lepak tu, mereka akan berlepak di classroom, library atau of course sekarang tuan-tuan dan puan yang ada bersama pada petang ni akan beritahu saya, doktor, sememangnya kita minat untuk ada classroom library ni. Tetapi di bilik darjah kita ni tidak direka sebegitu dan saya setuju. Bilik darjah kita lebih macam rectangle. Tapi bilik darjah di setengah negara itu dia macam square atau lebih ruang dia lebih besar dan di belakang tu ada juga ruang-ruang untuk kita simpan. Dan mungkin ada di antara anda akan kata, doktor, kalau kita buat begini, buku kita akan hilang dan sebagainya. Sememangnya itu boleh berlaku. Tapi mungkinkah kita bagi kewajipan itu kepada murid dia atau guru kelas supaya kalau sekolah tu satu sesi, maka bila dah tamat, kita boleh kuncikan bilik itu dan kita boleh pastikan bahawa buku-buku ni selamat dan sebagainya. Bukan saja buku, di setengah sekolah mereka simpan juga alat mainan. Saya ingat 3 minggu lepas, tajuk yang saya bentang pada petang itu adalah Let the Children Play. Dan itu merupakan satu daripada pendekatan yang diutamakan di banyak negara. There is a lot of learning that takes place through play. So, kita nak melahirkan, create a community of readers in the classroom. Nak bawa minat, membina minat supaya murid ingin nak baca. Dan baca ini adalah satu minat yang saya rasa amat penting bagi perkembangan kanak-kanak. Sekali lagi saya bagi contoh negara Finland juga. Pada tahun 2020 atau 2019 kalau tak silap saya, jumlah pinjaman di negara Finland, pinjaman buku adalah 90 juta pinjaman. 90 million borrowings. So, can you imagine population 5 lebih juta ya? Dia boleh baca dan memang itulah kalau kita kata
wah, kenapa negara ni nombor 1 berdasarkan OECD punya ranking dan sebagainya. It's not only about PDP mereka, tapi segala budaya di luar bilik darjah, budaya masyarakat di situ. It's a community that's very learned, that's very informed. Dan mereka, bila masyarakat Finland ditanya, apakah harapan mereka daripada kerajaan mereka, nombor 1 dia kata harapan mereka adalah untuk clean water. Sememangnya air di negara Finland tu memang high quality. Perkara kedua yang mereka minta ialah libraries, library resources, buku dan sumber-sumber lain untuk bacaan, untuk ilmu. Mereka tak minta kereta api laju atau apa-apa yang lain, tapi mereka minta ilmu, supaya ada gedung-gedung ilmu ni yang boleh mereka menerokai. Sememangnya di the capital of Finland ialah Helsinki. Di Helsinki mereka bina satu library 10 tingkat, tapi bukan saja buku, ada 100,000 buku di situ, tapi ada teater, ada tempat mainan kanak-kanak, ada tempat perbincangan dan sebagainya. 10 tingkat. Nama library mereka ialah OD. OODI. You can Google it. OODI. So, kita tak minta OD, kita tak minta apa, kita minta bagaimana kita sebagai guru boleh lahirkan a community of readers in the classroom dalam kalangan murid-murid kita. Bukannya daripada peringkat menengah, tapi daripada prasekolah tersendiri kita dah mulakan. Next slide please. Kenapa? Why? Kita nak membantu literasi. Sekarang kita dapati kadang-kala murid datang ke tingkatan 1 pun masih lagi tidak boleh membaca. So, kalau kita boleh galakkan bacaan ni dan lepas tu bantu murid yang mungkin kurang sedikit daripada kemampuan mereka untuk membaca. Students don't just learn, they learn about books. Berjenis-jenis buku yang ada, komik yang ada. Dan itu ada satu lokasi ke mana kita nak tarik murid-murid dalam kelas, untuk classroom resources ya. Dan murid boleh buat bacaan mereka tersendiri juga. Kalau dia balik cepat daripada rehat tu, dia boleh duduk di situ dan baca. Dan itu merupakan satu pengembangan kepada apa yang berlaku dalam kelas. Kalau tajuk hari itu mereka belajar tentang umpamanya fotosintesis, mereka boleh baca lagi. Kalau ada buku-buku rujukan untuk ini. Dan juga satu tempat ya untuk murid bercakap dan berinteraksi. Kerana negara yang menyerlah dalam pendidikan, mereka, saya pernah sebut ni, mereka fokus kepada 4 tunjang. Yang pertama, kalau cakap pasal student well-being ni, nombor 1 ialah student learning. Nombor 2 ialah student and teacher collaboration, teacher and parent collaboration, teacher and teacher collaboration. Yang ketiga ialah participation. Murid dalam kelas tu tidak boleh seorang murid tu duduk diam. Menjadi kewajipan guru untuk melibatkan semua murid. Of course, kadang-kadang kita ada cabaran ni kerana dalam kelas kita ada lebih daripada 40 orang murid. Tapi kita kena cari juga apakah formula dia. Dan yang keempat ialah keselamatan. Sangat penting kerana bukan saja keselamatan fizikal, kita selalu tertarik tentang, bila kita di Malaysia sebut keselamatan, we always think about physical safety. Keselamatan di jalan raya, keselamatan murid dengan alat atau benda yang berbahaya. Tapi bukan saja physical, it's also emotional safety. Bagaimana kita, bahasa yang kita gunakan itu tidak menjejas pemikiran murid, tidak merendah-rendahkan kebolehan murid. Banyak kali saya tanya rakan-rakan daripada negara Finland, what is one factor yang anda amalkan? Dia kata, Dr. Mahinda, it is always about
positif. Diorang, kalau budak itu boleh buat, kanak-kanak itu boleh buat 10% daripada harapan 100% tu pun dia bagi galakan yang positif. Because they are firm believers, if you want to drive your education system, you need very strong pillars of values. Dan dalam ni kita bukan mengejar-ngejar saja markah untuk peperiksaan, tapi kita mengajar learning. Hari ini kita rasa terperanjat. Ada murid tak nak masuk ke universiti, ada murid tidak hadir untuk peperiksaan SPM, ada murid tidak hadir ke sekolah. Kita ada pelbagai cabaran. Kerana pada satu masa, we came to school for learning. Today, we are worried, we come to school, yang banyak mempengaruhi pemikiran kita ialah test and measurement, evaluation. Evaluate. Dan banyak pakar psikologi dan sosiologi pendidikan menyatakan bahawa if you really ask children, they do not like to be tested all the time. They actually would enjoy learning. But many a time, termasuk saya juga, saya pun daripada sistem yang sama, bahawa we had been focusing on evaluation. How do we shift the focus daripada minda penilaian ke minda nak belajar? Ibu bapa juga sama. Ibu bapa pun ramai bila tak ada peperiksaan, mereka rasa ada sesuatu organ dalam diri yang sudah tidak ada lagi. So, next slide please. How many books should we keep in our library? Sekurang-kurangnya 750. Belilah, dapat sponsor mungkin daripada ibu bapa kelas. Kalau mereka boleh bagi kita rak yang selamat lah, jangan rak yang boleh jatuh ke apa. Keep 700, minimum 750 books. Then kita kira lah lebih kurang 30 title per student. And another formula dia kata 7 books per child atau 2 hingga 5 buku baru setahun ditambah. Dan 10% daripada buku tu ialah reference books lah. Buku-buku rujukan. Mungkin termasuk juga encyclopedia if you want that, right? Macam mana nak tahu reading level? 2 level di bawah. Kalau dia tahun 4, dalam kelas ada tahun 3 dan tahun 2 punya buku pun ada. Dan tahun 5 dan tahun 6 punya buku pun ada dalam kelas tu. So 2 levels below and 2 levels above. Dan jangan lupa, kita boleh pastikan ada buku multicultural supaya mereka belajar di ruang, di luar daripada ruang pemikiran yang standard itu. Let them read beyond, right? And multicultural surroundings. Hari ini, pagi tadi saya di Universiti Malaya untuk satu talk, dan he said, our greatest asset about Malaysia is our multiculturalism. Dia datang daripada US dan dia buat kajian tentang negara-negara ASEAN. Kata ini satu kelebihan sebenarnya. Dan sememangnya diakui oleh ramai juga. Dan jangan ambil buku yang terlalu lama, dicetak dalam 3 atau 5 tahun yang terakhir. So have new books, new stories. Yang lama tu mungkin boleh bagi ke, you can donate those books to others or let the students have those books. Dan sebagainya. Next slide please. How do we choose books? Mesti ada kaitan dengan kurikulum, minat murid, ikut umur. Macam saya kata 2 level di bawah dan 2 level di atas. Dan level bacaan murid, cultural representation, tadi saya sebut multicultural, ada nilai pendidikan ni, ya, supaya mereka boleh belajar sesuatu daripada bacaan mereka. Dan kadang-kadang rakan-rakan, kita duduk dalam bilik guru, you should get these books for your class. Itu they are recommended by friends. So kita cuba dapatkan buku tu. Dan kalau ada sesuatu title tu banyak sangat disuka oleh murid, kita dapatkan multiple copies. Supaya serentak ramai yang boleh baca. Kita boleh dapat realistic fiction,
yang memang berdasarkan macam kisah benar kan, tapi ada diubah sedikit. Historical fiction, fantasy, science, biografi. Saya suka biografi. I like to read biographies, autobiography, stories, classic myths and legends, picture books dan sebagainya. So digital text pun boleh, ya, why not? E-books dan interactive whiteboard teknologi. Tapi mungkin ini sangat mahal. So let's just start with hard copies. Next slide, please. So what are the types of books that we might put in our class? Picture story books, picture concept books, traditional literature, and so on. Even joke, riddle books, big books, biographies dan sebagainya letak. So saya harapkan kita akan mula dengan Cikgu Emily lah. She is very, very enterprising. Dan juga semua guru yang ada di sini hari ini, 355 sekarang guru yang ada dalam sesi hari ini. Let's start small. It's not a great big new idea like I'm saying. Pada tahun 1960-an dalam bilik darjah saya, pada tahun 60-an pun ada buku-buku untuk bacaan. Tapi saya tak tahu bila lah budaya itu hilang. Mungkin saya tak tahu kenapa. I'm sure that there will be reasons. Mungkin kerana cara kita simpan buku-buku. Ini semua adalah budaya dan nilai yang kita perlu semadikan dalam kalangan murid-murid kita. In fact, if they can keep the books well, that is also penerapan nilai. You know, how to take care of apa yang ada dalam bilik darjah. Daripada buku, mereka bukan saja boleh kaitkan dengan ilmu lama yang mereka tahu, tapi mereka juga they can associate with new knowledge, they boleh kaitkan dengan penghidupan seharian dan sebagainya. And visualizing apa yang dia baca, especially tentang sejarah, dan kalau mereka pernah melawat tempat itu, it becomes more meaningful to them. Mereka boleh tanya soalan, buat inference, dan mereka tahu kepentingan, especially bila cerita-cerita itu ada banyak nilai moral dan sebagainya. Mereka boleh buat rumusan, sintesis tentang apa yang mereka baca, dan juga boleh menjawab soalan, comprehensive approach kepada bacaan. So banyak. And saya selalu sebut pada pengakhiran perkongsian saya, reading is thinking. So if our children read, gives them more opportunity to think. And thinking is an important skill. If you want our students to be creative and to be knowledgeable, and that is what schooling is all about. When in one kajian dia tanya murid tahun 1 di luar negara, why do you come to school? Ada murid kata, I come to school because I want to make friends and all that. Tapi ada juga murid jawab, dia tanya juga satu daripada soalannya, what is a school? Dan ada murid jawab, a school is a place where you pass or fail. So bila kanak-kanak pada peringkat umur rendah pun dah ada pemikiran itu, filosofi falsafah itu tentang sekolah, I think something is not right. So we don't want that. We want children to run to school, not run away from school. Kita nak sekolah atau bilik darjah tu menjadi satu tarikan. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang ada pada dalam sesi hari ini, go start. You don't need permission daripada kementerian lah kalau nak start classroom library. Hanya beritahu PGB anda and start it. You don't need 750 books. Start with 100 books. And trust me, percayalah, ramai yang sanggup, termasuk ibu bapa, yang sanggup menderma buku kepada library. Let me end with this. I retired in 2019 sebagai pengarah IAB, dan satu daripada perkara yang saya minta kepada peserta
yang nak jadi bakal pengetua dan guru besar. Saya kata tak payahlah pada penghujung kursus anda jemput kami untuk pergi makan di restoran yang mahal, RM150 satu kepala dan sebagainya. I said, I have a request. Why not each of you give the IAB library, donate with your name will be printed inside, donate a book, we will give you the titles, and then you choose buku mana yang you nak derma. Kalau buku tu mahal sangat, anda boleh kongsi dengan rakan. And you know, we got a few thousand books dalam daripada 2 intake tu. Why? My ambition is to make the library in IAB the library for educational leadership and management. Bila orang sebut kepimpinan dan pengurusan pendidikan, maka terfikirlah terus bahawa ilmu atau gedung ilmunya ada di IAB. Dan siapa-siapa boleh datang, baca, pinjam dan sebagainya. Like everybody talks about Universiti Malaya Law Library. It's one of the famous libraries. So when you talk about educational leadership and management, then you think about IAB library. Next slide, please. So tuan-tuan dan puan-puan, remember, reading is thinking. It is easier to build strong children than to fix broken adults. So let's do our job. Kita diamanahkan untuk sebagai pendidik di negara kita. Kita bukan menjadi guru kerana gaji. Kita bukan menjadi guru kerana apa-apa maksud yang tersirat. Tapi kita menjadi guru kerana apa yang tersurat. Apa kewajipan kita? Bagaimana kita boleh bagi sumbangan kepada negara kita? Akhirnya bila anda bersara, anda boleh kata, yes, I did my job. Semalam saya di Sabah, dekat Keningau dalam forum. Dan saya ditanya tentang teacher well-being. Saya kata saya nak mula daripada fundamentals of teaching. Kalau kita cikgu, jangan curi masa. Pergi masuk kelas on time. Don't sit in the teacher's room and talk when you are supposed to be in the classroom. Kalau terlupa, terlepas pandang, that's fine. Walaupun anda masuk untuk relief. Bila anda masuk untuk relief, janganlah masuk, duduk depan meja tu dan tengok handphone. When you go for relief, you pergi, mulakan satu topik. Teach those kids something. Ajar. Please, kita ni kewajipan kita besar sebagai pendidik. Kewajipan yang besar. And we must build on trust. If other countries can build their education system on trust, why not us? Kenapa kita kena ada nazir, kena ada pencerahan, kena ada semua tu? Why not we trust ourselves? Why not we go into class? Kita ada masa kita mengajar, lari. Saya tahu it's not easy. Kadang-kadang ada 30 waktu, ada 35 waktu mengajar. I know it's very heavy. It's not easy to be a teacher at this point of time. So let's do our best. Let's do our best. Dan kalau masuk kelas, jangan cakap cerita dongeng. Yes, it's nice to crack 1 or 2 jokes. But if you are going to teach tolak atau bahagi, then make sure you're teaching tolak atau bahagi lah. Kalau anda sedang mengajar macam mana nak merangka atau menulis karangan, then make sure you're teaching that. Jangan 15 minit ajar macam mana nak buat karangan, 20 minit lagi cakap pasal apa yang dijual di pasar raya yang terkini. No, that is not good. That is not fine. Please, be light. You can crack jokes. You can do things like that. But when we are in class, it's serious business. Ajar. Benalah nilai. Betulkan murid-murid kita. Mereka generasi akan datang. Ini kita sebagai pendidik. We are the profession that creates all other professions. So tugas kita adalah berat. Remember, no one can hand you experience, but they can hand you a book. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Daripada makalah, majalah, daripada sembang profesional dengan rakan-rakan. But remember, at the end of the day, if a child cannot learn the way we teach,
maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk atas sesi snippets yang sungguh bermakna dan saya percaya telah dan akan sentiasa memberi inspirasi kepada kami, para pendidik. Berdasarkan perkongsian Datuk sebentar tadi, Classroom Libraries memainkan peranan penting dalam membina kemahiran literasi murid. Ia tidak hanya menyokong pengajaran literasi tetapi juga membantu pelajar mempelajari tentang buku, menyediakan lokasi pusat untuk sumber bacaan bilik darjah dan memberi peluang untuk membaca secara bebas serta memperluaskan kurikulum. Classroom Libraries juga berfungsi sebagai tempat di mana pelajar dapat berbincang dan berinteraksi dengan buku, membantu mendorong minat membaca dan memperkayakan pengalaman pendidikan mereka. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendar atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi, selamat datang, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL. Penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh. Penceramah CDL siri ke-41, Cikgu Ismadi bin Ismail dari Sekolah Kebangsaan Pangkalan TLDM. Puan Elsie Sharon Giluk, Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah. Para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Fareliza Jamian Arin, dari Sekolah Menengah Maktab Sabah, akan menjadi moderator anda pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-41, #Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, objektif CDL adalah seperti yang ditunjukkan pada skrin anda sekarang. Bagi makluman kepada peserta yang pertama kali mengikuti sesi CDL ini, anda boleh mendaftar sebagai ahli dengan melayari portal CDL di www.connecteddots.my. Peserta juga boleh melanggan saluran Telegram CDL dan dapatkan maklumat terkini di www.t.me/connectingdotslearning. E-sijil akan disediakan menerusi pautan kehadiran yang akan dikongsikan pada akhir sesi. Dengan itu, diharap semua hadirin akan terus kekal bersama kami hingga jam 4:30 petang. Seterusnya, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri 41, Cikgu Ismadi bin Ismail dari Sekolah Pangkalan TLDM yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Berikut saya bacakan biodata beliau. Dilahirkan pada 19 Disember 1979 di Sandakan dan telah berkhidmat di sebanyak 3 sekolah iaitu SK Bukit Balakon Lahad Datu dari 2004 hingga 2008, SK Lago Beaufort dari 2009 hingga 2013 dan kini SK Pangkalan TLDM dari 2014. Bertugas sebagai seorang guru ICT, RBT dan BI dan telah disertifikasikan sebagai Google Trainer, Google Educator dan Captain GEG Kota Kinabalu. Baiklah, dalam CDL Hands Online Session Sabah siri ke-41 kita pada hari ini, Encik Ismadi bin Ismail akan membuat perkongsian yang bertajuk penggunaan aplikasi data studio dalam pengurusan data core curriculum. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan sahaja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa. Dipersilakan juga boleh menaip soalan anda dalam ruangan chat. Saya akan membacakan soalan anda bila ada ruang dan peluang. Dengan itu dipersilakan Cikgu Ismadi bin Ismail untuk memberikan perkongsian. Silakan Cikgu. Terima kasih kepada Puan Moderator, Cikgu Fareliza. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Salam Malaysia Madani, salam Sabah hebat, Dare to Change Challenge.
Saya Cikgu Ismadi bin Ismail dari SK Pangkalan TLDM. Sedikit mengenai sekolah saya ni, sekolah kami terletak di dalam Pangkalan TLDM, satu-satunya TLDM yang berada di Sabah lah. Sekolah kami terletak di dalam Pangkalan ni dan murid sangat banyak, dalam 700 orang. Okey, berbalik kepada bengkel kita pada hari ini, saya screen dulu. Okey, berbalik kepada bengkel saya pada hari ini untuk hands on. Okey, saya akan tumpukan kepada penggunaan aplikasi Looker Studio dalam pengurusan data core curriculum. Baik, sebelum itu sinopsis secara ringkas mengenai Looker Studio ni. Dulu dikenali sebagai Data Studio tapi sekarang jadi Looker Studio. Okey, perekotan data dan komunikasi core curriculum secara sistematik, selaras dan mudah akses secara atas talian menggunakan aplikasi Looker Studio. Untuk hari ini saya terangkan tentang core curriculum, tapi sebenarnya boleh diaplikasikan Looker Studio ini untuk bidang lain seperti HEM dan juga kurikulum. Tapi untuk hari ini saya terangkan penggunaan Looker Studio dalam core curriculum. Okey, berbalik tadi. Okey, ini bagi memudahkan guru-guru melihat, mengakses dan mengemaskini data kurikulum pada bila-bila masa saja. Okey, seterusnya saya terangkan. Okey, sebelum ni bila berada di sekolah ni, saya sudah lama berada di sekolah ni dari 2014, kami menggunakan sistem file iaitu secara offline. Okey, dengan menggunakan sistem file offline ni, kami menggunakan secara manual lah mengisi kedatangan core curriculum secara manual. Jadi apa yang menjadi masalah di sini bila ada masalah guru-guru yang sudah buat pelaporan core curriculum tu secara offline, tapi data ataupun rekod yang dia isi tu kadang-kadang bila kita minta data itu, kadang-kadang dia tidak letak, hilang lah. Macam tu. Kadang-kadang ada yang lupa isi. Jadi di situ kadang-kadang ada juga kalau minta data-data yang lama tu, kadang-kadang nak cari pun dia susah nak cari. Jadi dengan pendigitalan sekarang ni, jadi daripada inspirasi guru besar juga yang sekarang ni, mereka nak sekolah ni dalam sistem digital lah, iaitu kita boleh isi secara online dan juga offline. Okey, guru besar juga kami telah memulakan pendigitalan ni dari bilik pengurusan maklumat sekolah kami. Jadi saya sebagai guru ICT juga dan juga guru-guru kami yang lain dari unit kurikulum tadbiran, jadi ingin melakukan suatu aplikasi yang mudah untuk diakses oleh semua orang. Jadi maka dengan itu, bila difikirkan lagi, kami pun aktif dalam Google. Jadi kami memilih Looker Studio lah yang paling sesuai. Baik, dengan penggunaan objektif Data Studio ni, Looker Studio ni, kami dapat akses data dengan lebih cepat dan jitu. Konsep digitalisasi iaitu menjimatkan kertas. Kemudian pelbagai sumber data juga boleh dihubungkan dengan Looker Studio. Bermaksud sini ada aplikasi yang kita boleh connect dengan Looker Studio. Nanti saya terangkan lagi. Okey, kemudian dia ada filter yang menarik Looker Studio ni. Cikgu atau yang menggunakan Looker Studio ni boleh menggunakan kreativiti untuk menghasilkan filter-filter ataupun maklumat yang ingin dipaparkan dalam Looker Studio. Selain daripada itu juga, data jika untuk dokumentasi secara offline, kita boleh muat turun pada bila-bila masa. Jadi walaupun ia secara online, tetapi kita boleh download juga data tu ataupun sebagai dokumentasi pada bila-bila masa. Dan yang terakhir sekali, data juga, aplikasi ini juga adalah percuma daripada Google. Jadi dengan percuma ni kita tidak ada kos tambahan lah untuk membuat aplikasi perekotan ini.
Okey, untuk hari ini nanti saya akan cuba tunjukkan aplikasi yang digunakan. Okey, nanti saya akan tunjukkan penggunaan yang utama di sini adalah Google Drive sebagai data mentah dia, sebagai pusat dia nanti untuk perekodan maklumat. Kemudian nanti saya akan tunjukkan uh, cara buat Google Form. Google Form ni akan kita ambil raw data jadi nanti dalam bentuk Google Sheet. Dan Google Sheet ni lah akan yang menghubungkan segala data-data untuk Looker Studio. Okey, inilah hands-on ataupun yang akan hasilan yang saya akan hasilkan lah pada hari ini. Beginilah contoh yang kita boleh dapat untuk bertabir boleh tengok nanti semasa pada akhir bengkel ini. Okey, seperti ini nanti kita boleh nampak data-data macam ini. Jadi sekejap lagi saya akan tunjukkan cara untuk buat dia. Baik. Okey, untuk permulaan sekali seperti saya cakap tadi, apa yang kita perlu buat ialah pertama sekali kita perlu pergi masuk kepada dalam Google Chrome. Okey, di sini ada Google Chrome. Okey, kita gunakan Google Chrome sebab kita nak guna aplikasi Google lah. Jadi kalau tak ada Google Chrome, kita gunakan download dia dan install Google Chrome lah. Okey, jadi pertama sekali bila sudah kita ada sudah Google Chrome dalam komputer ni, okey, kita akan create seperti yang saya jawab tadi, kita akan create itu Google Drive lah. Kita akan kumpul data dalam Google Drive. Okey. Okey, paparan di sini. Okey. Di sini adalah beberapa email yang saya gunakan. Okey, ini saya ingin bagi tahu. Sekolah kami menggunakan domain SK Pangkalan TLDM. Okey, walaupun ada juga yang D5 dibekalkan di sini, tapi untuk tujuan supaya data kami ini untuk kegunaan sekolah saja, kami menggunakan domain sendirilah. Dan cikgu-cikgu pun boleh mengisi menggunakan domain SK Pangkalan TLDM lah. Ini atas inisiatif guru besar supaya untuk data sekolah ni kami hanya menggunakan domain SK Pangkalan TLDM. Tidak menggunakan MOE lah. Okey. Jadi untuk memudahkan lah. Jadi nama pun SK Pangkalan TLDM. Jadi domain pun data-data semua di dalam domain SK Pangkalan TLDM. Okey, berbalik kepada tadi tu. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana untuk mengumpul data dalam Google Drive. Okey, pertama sekali tadi saya sudah bagi tahu. Okey, ini sudah saya sign in. Okey, saya akan pilih Escape Pangkalan TLDM ni lah. Okey, dia akan keluarkan paparan macam ni. Okey. Okey, kita klik kalau belum sign in, pastikan ini sudah sign in. Okey, macam ini saya sudah sedia sign in. Okey. Saya sudah sign in sebagai Ismadi Ismail di SK Pangkalan TLDM lah. Okey, jadi ini adalah domain yang betul untuk saya untuk sign in. Okey, jadi saya teruskan. Baik. Boleh buka tertingkap di sini yang baru dan type drive google.com lah. Okey. Okey, drive google.com. Okey, ini adalah alamat dia. Okey. Di dalam Google Drive ni lah kita punya maklumat yang kita sudah buat di sini. Okey, ini adalah contoh-contoh yang sudah kami buat. Okey, ini ada kokom sini apa semua. Okey, untuk hands-on hari ini. Okey, contoh-contoh. Saya akan kasih tengok contoh-contoh. Okey. Okey, macam data kokom sini sudah ada. Ini semua ada sebenarnya laporan dia lah. Okey, satu kali dikumpul untuk supaya kita senang untuk melihat laporan dan merujuk data di sini. Okey, saya balik kepada data tadi. Okey, kita akan buat yang baru. Okey.
Okey, saya tunjukkan dari asas lah. Kita tunjuk yang baru. Okey, My Drive tadi. Okey, pertama sekali kita create satu folder di sini, di bahagian sini sebelah kiri ni ada button new. Okey, kita create satu folder atau new folder di sini. Kita klik sahaja. Okey, kita boleh namakan folder ini data ataupun contohlah hari ini saya buatkan contoh data kurikulum CDL hands-on. Okey, ini terpulang nama dia ni. Ini saya contoh buat je lah. Okey, data nama pun tak perlu panjang sangat pun. Okey, data kurikulum CDL hands-on lah. Okey, tekan saja button create. Okey, tekan create. Dan dia akan wujud satu folder sini data kurikulum CDL hands-on. Okey, jadi di sini kita boleh nampak lah bila juga kita create tu 331. Okey. Baik, kita akan klik di dalam ni folder ni untuk kita masuk dalam data tu. Okey. Okey, sekarang ini kita nampak dia kosong lah. Okey, sebab kita akan create. Okey, kita boleh juga kalau kita lihat di sini kita boleh drop files here or use the new button. Okey. Untuk sebagai maklumat mentah ataupun maklumat yang perlu kita ada untuk data kurikulum ni, semestinya kita mesti adalah nama murid. Okey, jadi kita perlu ada nama murid. Sekarang ni tidak ada nama, kita perlu ada nama murid untuk diisi dalam kehadiran. Okey, itu kita boleh ambil daripada maklumat yang diberilah. Okey, contoh di sini saya sudah dapat ada maklumat ini, senarai unit badan beruniform. Okey, ini contoh. Okey, ini senarai badan beruniform yang sudah ditentukan untuk setiap murid. Seperti sini contoh ada BSM, ada pengakap, ada Puteri Islam, ada PPT dan juga TKRS. Okey, maklumat ini kita perlu ada dahulu. Tapi kalau sudah kurikulum ni memang nama ni kita sudah ada lah. Jadi untuk kita pindahkan dia ke dalam Google Drive. Okey, cara dia untuk kita kumpul data ni kepada Google Drive. Okey, kita buat sini new. Kita boleh upload dia. Okey. Okey, kita ambil file, upload. Okey, kita pergi kepada data murid tadi di bahagian desktop. Okey, di desktop tersebut. Okey, kita cari tadi senarai unit badan uniform. Ini untuk rujukan kita lah. Kita kumpul semua. Kita nak simpan dia secara online. Okey, kita klik dia dan di sini akan ada uploading. Dia akan uploading dan bergantung kepada kebesaran file tadi. Okey, jadi dia sudah upload, dia sudah berada dalam Google Drive. Okey. Kita boleh juga buat satu folder lagi kalau kita nak asingkan senarai nama murid ni dalam satu folder lagi. Folder dalam folder. Okey. Tapi kita kumpul di sini. Okey, ini data mentah dia. Bila kita klik dia, dia akan keluar tingkap ni. Okey. Ini dia adalah paparan dalam bentuk Google Sheet. Okey, tadi itu dalam Microsoft Excel. Jadi dalam bentuk Google Sheet. Okey, Google Sheet ni dia akan save secara online. Setiap kali kita ubah, dia akan automatic save secara online. Okey. Jadi kita sudah ada data dia, data untuk nama murid ni. Untuk unit beruniform. Jadi kita akan mulakan sebentar lagi. Bagaimana pula untuk create Google Form. Okey, sekarang ni sudah ada nama setiap unit. Okey, ini ada BSM, ada 67 orang, pengakap tahun 4, tahun 5, tahun 6 lah. Okey, Puteri Islam, PPT dan juga TKRS. Okey, semua sini sudah lengkap. Pastikan boleh cek, double check tengoklah. Okey. Kalau sudah lengkap dan sudah data ni sudah ngam, kita teruskan. Okey. Baik. Okey. Baik, sekarang kita akan create pula new seperti yang cap tadi.
selepas kita buat sudah ada data dia ni, kita akan buat Google Form. Okey. Google Form ni kita akan buat dari kosong untuk pergi blank form lah. Okey, kita pilih blank form, blank quiz atau form paper. Tapi kita buat dari kosong, kita buat dari blank form. Okey. Okey, di sini akan keluar paparan seperti inilah. Dia ada question, respon dan juga setting. Okey. Kita akan isi ini. Okey, kita ikut tajuk lah. Okey. Kalau ikut tajuk dia, okay, kita akan isi sini. Untuk ini kita tadi tujuan kita untuk kehadiran kan, kita tengok kehadiran. Okey, ini kita buat tajuk dia kehadiran. Okey, kita buat kehadiran. Okay. Kehadiran. Okey, kehadiran dan ini tajuk kehadiran dan laporan. Okey, kita tulis sini tajuk dia jadi kurikulum. Okey, badan uniform SK pangkalan ILDM. Okey, contoh. Okey, kehadiran dan laporan info kurikulum badan beruniform SK pangkalan TLDM. Okey, ini untuk SK badan beruniform. Okey, kemudian di bahagian competition ni, mungkin di sini kita boleh tulis okey, kita mungkin boleh bagi peringatan lah guru, contohlah guru digalakkan. Ini untuk kami, contoh kami buatlah, guru digalakkan menggunakan email pangkalan. Okay, kemudian boleh lagi tambah di sini, boleh bagi tahu seorang guru penasihat. Contohlah, ini contohnya seorang guru penasihat sahaja untuk membuat laporan. Okey. Okey, cikgu-cikgu boleh fleksibel lah apa yang nak tambah di sini sebagai peringatan. Jadi contoh sini saya buat 2 sajalah kan. Okey, baik. Cikgu pun boleh boleh kasih bold dia kalau nak bold, nak kasih dia tulisan bergaris pun boleh, miring pun boleh, di garis pun boleh. Okey. Gini. Okey, dan sebagainya lah. Okey, inilah filter-filter yang dia bagi. Okey. Baik. Kemudian kita akan pergi ke section seterusnya. Okey, ini yang kita akan perlu isi dahulu. Okey, kita akan tulis ini contoh untuk pelaporan kokum ni kita perlukan nama. Okey, nama guru pelapor. Okey, nama guru pelapor. Okey. Kita pilih drop down di sini. Okey, mungkin di sini namanya Adam. Okey. Mungkin di sini namanya Abu. Kemudian di sini mungkin nama dia Muhammad. Nama cikgu tu. Seboleh-bolehnya nama penuh lah. Supaya nanti keluar laporan tu nama cantik lah. Okey, macam ni saya program ni. Okey, contoh Adam bin Ali. Contoh Abu bin Bakar. Muhammad bin Samad. Okey, dan sebagainya lah. Lebih cantik guna tulisan besar. Okey, saya buat sampai 3 je ni. Okey, jadi ini adalah untuk data yang pertama lah, nama guru pelapor. Kita boleh letak berapa banyak yang boleh. Ikut guru di sekolah masing-masing. Okey,
Kemudian sudah siap ini, contoh saya buat 3 je ni. Okey, ini kasih dia jadi required lah. Okey, supaya dia mesti diisi supaya guru tak tertinggal. Okey. Seterusnya untuk pelaporan ni, kami juga sebagai unit co-curriculum untuk kehadiran ini, kami perlukan juga kita pergi add question, tarik ialah. Okey, ini penting, tarik. Okey, tarik. Jadi di sini tarik kita akan pengisian dia adalah secara date lah. Okey, date. Jadi cikgu-cikgu akan isi, guru akan isi lah. Dan seperti biasa, ini kita letakkan required. Okey, required. Kemudian, seterusnya kita akan add lagi question. Okey, ini yang standard lah. Standard pelaporan lah. Okey, kita add lagi question. Perjumpaan kali ke berapa? Okey. Kali ke berapa? Okey. Untuk badan beruniform ni, kalau diikut standard, sekarang dia mestilah berada dalam 12 lah. 12 kali perjumpaan. So, di sini kita boleh pilih checkbox pun boleh. Ataupun drop down pun boleh. Sama juga, option perjumpaan kali satu lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehinggalah sampai 12. Okey, sehinggalah sampai 12. Okey. Jadi ini pun required juga, kita sama juga. Kemudian kita pergi lagi add question untuk peregotan seterusnya. Kita add question lagi. Kita nak nama unit badan beruniform. Okey. Unit badan beruniform. Okey. Jadi kita boleh tulislah unit-unit badan beruniform yang ada. Contoh dalam senarai ini. Kalau kita nampak di sini. Okey, BSM, Pengakap, Puteri Islam, PPT, TKRS. Okey, TKRS. Okey. Jadi di sini kita boleh buat BSMM, Pengakap, kemudian TKRS, dan juga ikut tadi senarai satu lagi TKRS, Puteri Islam, dan PPT. Okey, PPT ya. PPT dan Puteri Islam. Okey, Puteri Islam. Okey. Okey. Baik, dia begini, dia required lah. Okey. Kemudian sudah siap ini, kita akan pergi kepada senarai nama murid. Okey, kita ambil senarai nama murid. Okey, senarai nama murid. Okey. Senarai nama murid ni kita boleh letak di sini. Okey, contohlah saya nak sini nama murid BSMM. Kita boleh buat section lah. Kita boleh buat section ni. Okey, senarai nama murid BSMM. Okey. Kita boleh buat sama je macam tadi. Secara drop down. Okey, kalau senarai nama murid ni memang panjang lah kalau kita nak type satu-satu. Jadi menggunakan data yang mentah tadi, data senarai nama murid ni, kita boleh copy dia. Okey, kita pergi senarai nama murid BSMM lah. Okey. Kita boleh copy dia dengan kelas dia sekali. Okey, dengan kelas dia sekali. Kita boleh copy. Dengan cara dia copy saja. Klik kanan copy. Kemudian kita pergi balik kepada form tadi. Kita klik di sini sekali. Ini boleh padam. Kita double right click ataupun klik kanan. Kita boleh press dia. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Okey, jadi nama murid di sini boleh nampak. Okey, di sini nampak. Sama juga drop down lah. Okey, ini jadi kemudian kita pilih dia ni required. Okey, ini nama murid bagi BSMM. Okey, kemudian kita pilih lagi satu
question. Okey, kita pilih satu question, contohlah. Okey, seterusnya ini contoh kita sebut. Okey, ini banyak lah. Okey, contoh lagi lah ni kita nak pengakap. Sama jugalah buat macam tadi. Pergi senarai nama pengakap. Okey, contoh ini pengakap. Kita copy je macam tadi. Copy je macam tadi. Kita copy, klik kanan copy. Kita balik kepada kita punya Google Form. Google Form. Sini lupa tulis tadi pula. Okey, senarai nama senarai nama apa tadi? Okey, senarai nama pengakap. Okey, senarai nama pengakap. Okey. Senarai nama pengakap. Okey. Ini sama juga. Terus dia kasih drop down. Okey, drop down. Okey. Dia akan keluar begini lah. Okey, required. Okey. Okey. Untuk seterusnya ni, sebenarnya ni kita boleh kasih dia, kalau macam cikgu ni, automatic kita nak bagi dia supaya ke section, itu contoh kalau dia pilih BSM, dia akan terus ke section BSM lah. Okey. Kita boleh pergi more option sini, go to section based on answer. Okey, contohlah kalau cikgu tu pilih BSM, dia akan pergi, okey, dia akan pergi ke BSSM nanti. Okey, ini the next section. Next section maksudnya dia akan bagian sini lah. Okey, kalau pengakap ni contoh dia akan pergi go to section kehadiran. Okey, contoh tu. Okey, contoh ni lah. Okey, ini contoh. Jadi bila klik begitu nanti dia akan pergi section yang di bawah ni. Okey. Okey, ini jadi section. Okey, ini senarai pengakap ni jadi section lah. Okey, kena buat jadi section dulu. Okey, jadi ini bila kita tadi, okey, mana tadi tu? Okey, di sini. Okey. Kita pergi go to section 2. Ini tadi tu section 2 yang ini. Okey, dia akan pergi sini. Okay. Baik. Jadi ini kita boleh buat ni tapi dia memang ambil masa lah. Kali pertama dia memang akan ambil masa. Jadi banyak. Okey, jadi contoh siap nanti. Mungkin dia kalau kita tengok nanti kalau dia sudah siap dia akan kita boleh buat lagi dia lah. Kita akan tengok dia contoh kita tengok prefill link dia. Okey, kita akan tengok dia akan jadi beginilah. Okey. Jadi contoh begini dia akan tinggal cikgu pilih je lah. Kalau nanti semasa kehadiran hukum nanti cikgu tinggal pilih sajalah Adam, Ali, tarik dia bila. Okey, contoh perjumpaan kali ke berapa, 6 dan seterusnya lah. Okey, dia boleh pilih nama pula, nama boleh. Okey. Okey, nanti itulah. Nanti ramai-ramai main klik nanti. Okey, begitu. Okey, ini contoh ni yang belum siap. Okey, saya akan tunjukkanlah contoh yang sudah dibuat. Okey, contoh yang sudah dibuat. Okey. Okey, contoh yang sudah dibuat. Okey, dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Dia akan jadi lebih kurang sini. Saya ambil ni nama dia copy, tapi saya tidak mau kacau data yang asal, jadi saya copy dia. Ini contoh lah, contoh yang sudah dibuat. Okey, ini contoh unit by uniform. Okey, contoh unit by uniform sudah dibuat. Okey, dia akan jadi begini. Okey, dia akan macam ni lah. So, banyak mau dibuat ni, memang lama sikit mau siap, tapi ini contoh yang sudah siap lah. Jadi begini tinggal checklist ni. Okey, tinggal klik-klik saja nanti. Dah sampai di bawah nanti ada nama, sudah senarai nama, guru-guru tinggal klik saja nanti. Okey. Contoh saya buat. Okey. Okey, contoh saya buat Okey. Contoh saya isi. Okey, masa tiga. Okey. Contohlah saya isi sini Enching. Dia ni dah isi ni 17. Okey, perjumpaan kali ke berapa? Contohnya kali kedua. Dan sini puan 23 tunas. Okey, tahun 4. Okey, jadi keluar sini tahun 4, dia boleh kliklah siapa yang hadir. Okey, ni checklist tadi. Okey. Jadi dia akan klik-klik ni, sama juga tahun 5 ni dia boleh isi siapa yang hadir. Okey, bila sudah siap ni nanti sama dia akan isi inilah. Mana yang perlu. Kemudian nanti di bawah sekali itu nanti dia akan pilihlah murid yang hadir mengikut tahun yang di situ, akan buat laporan lah. Ini pun tadi boleh wujudkan soalan tadi tu.
Okey, dia orang akan isilah biar ni contoh 3 objektif. Objektif pada hari tersebut, aktiviti yang dijalankan. Ini sisipan PIKEBM. Okey, ini perlu ada, wajib ada ni untuk pelaporan kokum. Dan kita boleh sini letak sini untuk diorang add file gambar 1 dan gambar 2, refleksi impasan, terima kasih, dan mereka boleh isi nanti boleh submit lah. Ini prefill link lah. Ini get linknya. Okey, jadi ini submit. Jadi automatic nanti bila mereka sudah isi ini, okay, contohlah tadi tu kan. Ini contoh saya buat dah. Okay. Sekarang contoh saya buat dah. Okey. Contoh bila sudah dibuat. Okey, baik. Saya buat sini. Okey, ini contoh saya isi lah. Okey, Adam. Okey, macam biasa tarik. Kali ke berapa. Okey, contoh nama murid. Okey, contoh lah. Ini contoh saja. Okey, next. Okey, submit. Okey, dia submit. Okey, bila dia submit benda ni, di Google Form yang kita buat tadi, akan ada keluar, kita boleh create dia jadi Google Sheet. Ada satu Google Sheet lah. Okey, di sini. Dia masuk dalam bahagian respon. Ada satu orang sudah respon. Okey, ini yang penting ni. Okey, ini tadi sudah diisi. Ini yang penting ni untuk kita link nanti kepada Looker Studio. Okey, bila kita link to sheet. Okey, create new ni, dia akan buat sheet yang baru lah. Okey, bila kita create, dia akan keluar data ni. Data inilah nama ini. Ini nanti ni kita letak nama sini. Yang akan link kepada Google Looker Studio. Okey, macam ini. Okey, saya akan tunjukkan contoh yang sudah ada pengisian dia, yang sudah banyak diisi. Okey. Okey, contoh contoh dia. Okey. Baik. Macam ini. Response. Dia akan sini, ini kokum unit by uniform. Dia akan keluar sini, nama dia juga akan sini ada dalam kurungan respon. Ini automatic tajuk dia. Okey, bila kita tengok ya. Bila kita tengok di sini, ini Google Sheet ni, dia akan buat berdasarkan daripada Google Form tadi. Kita tengok di sini akan keluar sudah nama-nama guru yang mengisi dan semua data-data yang kita perlukan. Okey, ini contoh dia lah. Banyak sudah diisi. Jadi kita boleh nampak di sini timestamp bila diorang isi, nama guru pelapor, semua tu. Yang maklumat yang okey, segala gambar 1, gambar 2 ni. Okey. Lagi satu saya lupa bagi tahu tadi, untuk Google Form tu juga sebenarnya kita boleh buat dia open. Open bila kita nak Google Form tu untuk dijawab. Tapi untuk hari ini saya tidak tumpukan kepada itu, tapi bolehlah, boleh macam contoh perjumpaan kokum pada hari Rabu tu jam 1 saja baru boleh start mengisi, baru kita buka tu Google Form tu. Supaya guru-guru buat dulu tugas, baru diorang boleh isi. Jadi kita boleh buat begitu. Tapi untuk hari ini saya tidak terangkan tentang itu. Saya lebih tumpukan kepada Data Studio lah. Google Studio. Baik. Okey. 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 Yang data-data ni lah yang boleh kita connect kepada Google Looker Studio. Baik. Jadi bila kita sudah ada ini, inilah yang boleh kita ambil untuk link dengan Data Studio. Okey. Jadi sini sudah selesai. Bila kita sudah ada data-data ni, Google Form ni, bolehlah kita buat contoh macam yang saya sudah ada buat ni. Contoh ni, kami sudah buat ni. Okey, kita boleh nampak lah macam ni. Bila berdasarkan Google Sheet tadi tu, kita boleh nampak lah. Tarikh kita boleh tengok sini, minggu sini, nama guru pelapor sini, perjumpaan kali berapa sini. Okey, ini fleksibel lah. Ini fleksibel ya, cikgu-cikgu. Kita boleh nak letak apa di sini pun boleh, tapi biasanya inilah nama guru pelapor, perjumpaan kali berapa, bilangan murid hadir. Contohlah macam ini, satu. Okey. Jadi kita akan buat yang dari kosong. Okey. Baik, kita pergi ini.
Okay, cara dia, kita pergi Looker Studio, pastikan berada di pastikan berada di sini lah, masih. Okay. Looker Studio, kita pergi cari lookerstudio.google.com. Okay, kita ya. Okay. Okay, seperti yang kata tadi, okay, ini adalah paparan Looker Studio lah. Okay, di sinilah kita akan boleh buat report. Okay. Dia ada sama lebih kurang macam Power BI itu, tapi itu lebih kepada Microsoft. Jadi kami ni memang orang Google. Jadi kami, lagipun Google ni sesuai dan boleh digunakan untuk perekodan macam ni lah. Okey, jadi di sini inilah adalah yang pernah dibuat lah. Okey, ini dulu pernah dibuat. Segala quiz ni pun dulu pernah dibuat. Okey, quiz ni kita boleh tengok. Kalau dulu ni saya pernah buat, kami pernah buat yang macam gini, penyertaan. Sijil pun kita boleh link dia di sini. Okey, boleh kita link di sini. Okey, ini Tunas Putri. Kita boleh nampak penyertaan tu berapa. Okey, ini contoh penggunaan lain lah. Tidak tertakluk kepada untuk kita ambil perekodan je. Kita boleh buat tengok penyertaan murid melalui nampak dengan lebih mudah dengan menggunakan Looker Studio. Okey. Baik. Looker Studio. Okey. Kita balik kepada Looker Studio. .google. Okey. Kita balik pada alamat lookerstudio.google.com. Nah ni. Okey. Jadi sebenarnya dia tidak tertakluk juga kepada Google.com lah. Okey. Baik. Mari kita create new baru. Okey. Untuk membuat laporan baru, okey, kita boleh klik sama ada create ni ataupun blank report. Kalau kita create lah, create report ataupun blank report, create report. Okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, di sinilah kita boleh connect data tu. Macam hari ini saya akan connect dengan Google Sheet. Okey, selain Google Sheet juga dia boleh connect dengan aplikasi seperti inilah yang kalau cikgu-cikgu nampak di skrin sekarang ni ada Looker, ada BigQuery, AppSheet. AppSheet pun kami ada pakai ni. Guru besar kami dia pengguna AppSheet ni. Okey, jadi boleh connect juga dengan Looker Studio untuk dibuat report lah. Okey. Jadi untuk hari ini saya akan cuba connect dengan Google Sheet lah. Okey. Saya akan cuba connect dengan Google Sheet. Sini saya akan buat. Okey. Di sinilah dia akan memperlihatkan atau kita boleh nampak Google Sheet yang ada lah. Okey. Macam contoh ini kita boleh tengok sini Google Sheet yang kita nak connect ni ada banyak yang sudah ada safety drive lah. Okey. Macam tadi tu saya nak badan beruniform. Okey, jadi saya akan cari macam ini. Okey, contoh ini yang sudah dibuat lah. Senarai unit badan beruniform. Pastikan samalah dengan yang tadi report tu. Copy of kurikulum sukan. Okey, ini copy. Hari ini saya cuba kita pergi dulu kepada unit beruniform dulu. Okey. Copy of okey, boleh juga ini respon. Okey, pastikan yang inilah ada respon. Okey. Yang ada perkataan respon di belakang. Okey, kita akan cuba connect dia ni. Okey, kita cuba add. Okey, you are bot. Okey, kita teruskan add to report. Okey, jadi di sini dia akan keluarlah. Okey, untuk kita nak masukkan tu, kita akan buat macam ni, macam tadi, macam yang ini ni. Okey, kita akan buat yang ini dulu, table dia. Okey, jadi kita akan pilih balik ke sana. Kita akan pilih kepada insert. Kita akan masukkan table lah. Okey, table.
Okey. Okey, ini maksudnya kalau invalid ni, okey, data ni mungkin saya silap kasih masuk. Okey, jadi tak apa. Kalau macam ini berlaku, mungkin data silap masuklah. Kita boleh add data. Okey, add data balik pada Google Sheet tu. Okey, mungkin saya salah pilih tadi. Okey, kita boleh juga dari sinilah open from Google Drive. Okey, dia akan buka Google Drive tu. Okey, di sinilah yang tadi tu kita boleh tengok. Kita tengok source script. Okey, baik. Uh, Okey, ikut kelangsungan benda respon. Okey, contoh ini. Okey, baik, kita add macam biasa. Bukan ini. Ada satu lagi. Ini kita satu lagi. Add data balik. Push it tu. Okey. Hmm. Ini. Hmm. Hmm. Okey, baik. Jadi di sini kalau data tu sudah kita dapat, dia akan keluar macam ni lah. Okey. Kita boleh tambah di sini di bahagian setup sini. Okey, kita boleh klik dulu ini table. Kita boleh pilih apa yang kita nak dipaparkan berada di sinilah. Okey, contoh ini nama guru pelapor. Okey, kita boleh nampak di sini sebelah kiri ni ada guru pelapor. Okey, di bahagian setup chat ni kita boleh setting dia. Kita klik dia, kita boleh setting dia. Okey, kita boleh tambah dimension lah. Okey, contoh dimension kita nak, okey, contoh tadi kita nak ada unit badan beruniform. Okey, kita nak ada unit badan beruniform. Okey, kita carilah unit badan beruniform di sini. Pilihan dimension ni, okey, kita akan klik sini. Okey, dia akan keluarlah unit badan beruniform sini. Ini kita boleh adjustkan dia. Okey, adjustkan dia. Okey, dia besar begini. Okey, kemudian jika kita nak ada nama guru pelapor sudah. Okey, tarik pun sudah. Okey, aktiviti yang dijalankan. Okey, aktiviti yang dijalankan. Okey, kita boleh tambahlah aktiviti yang dijalankan. Jadi automatik dia akan keluar aktiviti yang dijalankan. Ini contohlah. Jadi macam tu. Okey. Sama juga kita boleh tambah. Okey. Itulah dia fleksibel. Terpulang kepada cikgu apa laporan yang cikgu nak dipaparkan dalam Lucas Studio ni lah. Okey, sisipan PKBM. Contohlah sisipan PKBM. Okey. Kita nak tengok juga sisipan PKBM pun boleh. Okey. Boleh nampak di situ dan kita boleh juga yang paling penting sini ialah kali ke berapa tu. Okey, perjumpaan kali ke berapa. Okey, dia akan keluarlah kali ke berapa macam ni. Jadi dia akan keluar macam ni. Okey, ini rekod ni sebenarnya kita boleh buang sebab macam tak cantik. Kita boleh tekan X ni. Okey. Ini pun kita boleh edit lah. Mungkin kita boleh edit dia ni perjumpaan kali ke berapa. Kita nak mungkin dia pendek tapi uh, apa ni pendek tapi tepat lah yang kita dah tahu. Okay, kita boleh edit dia di sini bahagian ada pencil ni ABC. Okay, mungkin kita namakan dia contoh lah minggu. Kita boleh. Tapi data tu tetap dia pakai perjumpaan kali ke berapa. Jadi cantik sikit. Ini contoh lah. Okay, jadi macam tu. Okay, sama juga di sini kita boleh edit nama-nama dia ni. Okay, mungkin aktiviti ni kita terlalu panjang. Okay. Jadi kita mungkin edit dia sini jugalah. Sama juga. Kita mungkin tulis sini aktiviti je lah. Aktiviti. Tapi source field dia tetap aktiviti yang jalankan lah. Ini contoh lah kalau cikgu-cikgu nak ubah. Jadi ini yang lain. Okay. Sama juga. Okay. Inilah yang ada di dalam Google Sheet tadi. Okay. Jadi kita boleh terpulang kepada cikgu-cikgu apa yang cikgu nak tengok di situ. Okay. Contohnya town hall.
Boleh keluar sini tahun berapa. Okey. Jadi ini adalah cara buat dia lah. Okey. Jadi ini salah satu table dia. Okey. Kemudian sini seperti cantik tadi kita nak buat macam ada masukkan laporan apa semua ni kan, tajuk. Okey. Jadi kita boleh masukkan teks di atas ni. Cikgu boleh isilah. Contoh sini laporan perjumpaan kan. Sini laporan perjumpaan. Okay, laporan perjumpaan unit badan beruniform. Okay. Kemudian boleh tambah lagi mungkin nama sekolah di bawah ni. Okey, nama sekolah di bawah ni. Okey, mungkin sini eh uh, teks di bawah ni. Okey, nama sekolah di bawah. SK Pangkalan GLDM. Okey, ini terpulang sama cikgu lah. Nak kasih besar kah, kasih kecil kah, sama juga macam kita buat uh, macam di Word atau Excel lah. Kita boleh kasih besar kecil dia. Okey, boleh tambah. Okey, contohlah. Okey, contohlah. Okey, kita nak dalam pelaporan ni juga kita nak ada sukan dan permainan. Okey, kita boleh buat page kita boleh buat page. Okay, sekejap. Okay. Saya tambah gambar. Gambar dulu. Okay. Gambar. Saya kasih gambar. Okay. Maaf mencela Cikgu Ismadi. Cikgu Iyalah. Nik Lala bertanya, adakah app sheet yang digunakan Gmail dia boleh samakah dengan Google Form? Apa dia? Adakah app sheet, kan selain pada Ah, Google Form kita boleh guna app sheet boleh kan? Google Jadi Sheet. Cikgu Nik Lala bertanya, adakah boleh guna Gmail yang sama? Gmail yang sama. Iya, betul. Kami contoh kami kalau guru besar kami dia pakai app sheet, dia guna juga SK Pangkalan punya Gmail. Dan ini contoh yang dia pakai untuk keberadaan guru lah. Ini dia connect guna apa tu app sheet tadi. Ini guru besar kami buat lah. Dia sama juga kita boleh connect dia. Jadi macam gini contoh lah. Boleh gunakan Gmail yang sama. Jelas, okey kan? Okey. Terima kasih Cikgu. Okey, baik. Jadi ini kita boleh buat begini. Okey, ini uh, cikgu-cikgu boleh, ini cikgu-cikgu boleh edit. Contoh sini nak letak kasih besar pun boleh, apa semua boleh lah. Okey, ini akan ambil masalah. Tapi ini contohnya saya kasih tengok. Kemudian yang penting-penting juga, okey macam saya cakap tadi, laporan perjumpaan unit badan uniform ni, kita mungkin nak juga tengok sukan dan permainan kan. Okey. Jadi untuk masuk satu page ni tidak sesuai lah kan. Jadi kita kena buat page yang baru, kita boleh add page lah. Okey. Macam tadi ni kita boleh macam ini dia akan keluar beginilah, untitled page, untitled page. Okey, kita boleh rename lah. Contoh macam ni. Kita boleh rename dia jadi ini untuk badan unit beruniform. Badan unit beruniform. Okay, kemudian yang bisikan page nanti yang kosong ni kita boleh rename dia untuk uh, untuk sukan dan permainan. Okey. Sama jugalah caranya. Okey, macam tadi kita boleh masukkan. Okey, lagi satu untuk Lucas Studio ni, okey, untuk ini kita combine. Okey, kita boleh ada Google Sheet lebih daripada satu lah. Okey, ini contoh untuk badan beruniform untuk ini. Kalau kita untuk batch kedua ni kita nak data pula daripada sukan dan permainan. Jadi kita boleh add data di sini. Okey, kita boleh pergi kita boleh resources ni manage 8 data sources. Okey. Kita boleh tambah add data source lah. Okey. Balik kepada Google Sheet tadi, kita boleh cari balik untuk data untuk sukan dan permainan pula. Okey, untuk sukan dan permainan. Okey, sama juga. Jadi tadi kita add saja dia. Okey, kita add to report. Okey, jadi akan ada keluar sini data baru lah.
Okey, jadi untuk yang page kedua ni, sukan dan permainan. Okey, baik. Okey, ini sudah. Okey. Okey, kita boleh insert macam tadi. Kita boleh buat table dahulu. Okey, kita boleh klik ni. Kita boleh pilih. Ni tadi ada 3 sudah Christmas tu. Tapi saya nak yang sukan permainan yang ini. Okey. Okey. Kita akan tulis. Okey. Mungkin ada masalah sikit lah. Dia punya ni tadi saya tercampur sudah banyak. Tapi kita boleh masukkan lah. Sama juga macam tadi. Kita boleh edit-edit. Dan pada akhirnya nanti dia akan jadi macam ni lah. Okey. Dia akan jadi macam ini. Okey. Contoh yang saya sudah siap ni lah. Okey. Saya kasih tunjuk macam mana. Okey. Contoh saya edit ni balik lah. Okey. Di sini kita boleh kita boleh create yang nama guru pelapor ni. Kita macam nak tengok Puan Faizal saja yang membuat laporan ni. Di sini kita boleh tengok. Okey. Di sini kita boleh nampak lah dia bila dia melapor. Okey. Kemudian perjumpaan kali keberapa tu pun kita boleh tunjukkan yang perjumpaan kali kedua tu kita boleh nampak sini lah. Sama juga di sini kita boleh tengok yang badan uniform tu. Okey. Setakat ini saya rasa boleh faham semua. Moderator. Baiklah, kita buka sekali lagi soalan Hmm. dari cikgu-cikgu. Jika ada, boleh. Nampaknya banyak yang memberi respon yang positif ya, Cikgu Ismadi. Nampaknya Ya. penerangan cikgu Kadang-kadang sangat data ni pula dah keluar ya. sangat jelas ya, Cikgu. Adakah terdapat Ah, lagi soalan daripada cikgu-cikgu untuk Cikgu Ismadi? Okey, baiklah. Nampaknya semua cikgu sangat memahami ya perkongsian yang dibuat oleh Encik Ismadi sebentar tadi. Maka dengan itu, bolehkah kita nanti kongsikan? Cikgu Ismadi, Encik ya, Hanif bertanya, bolehkah nanti dikongsikan info atas slide-nya? info. Boleh. Boleh ya, Cikgu Hanif? Ya. Baiklah, dengan itu Majlis mengucapkan ribuan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ismadi di atas perkongsian sebentar tadi yang sangat bermanfaat dan bermakna kepada kita semua. Semoga apa yang kita pelajari sebentar tadi dapat membantu dalam pengurusan sekolah. Mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang dikongsikan di dalam chat sebentar lagi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri CDL pada setiap hari Khamis dari jam 2.50 hingga 4.30 petang. Untuk makluman awal para peserta, minggu hadapan, siri ke-42 kita akan berkongsi ilmu tentang VLZ Playzone yang akan dibentangkan oleh Cikgu Muhammad Hanif bin Jupli dari SK Lubuk Beaufort. Okey, nampaknya link kehadiran telah pun di-share di chat kita. So, mohon sekali lagi para pendidik jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan dalam chat kita. Kita jumpa lagi sesi akan datang. Selamat berehat semua. Sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Diminta semua on kamera dan senyum selama mungkin sampai siap. Mohon bantuan Hazwani untuk mengambil gambar. Terima kasih Hazwani. Okey, saya ambil gambar untuk page pertama dulu ya. Okey, boleh senyum 1, 2, 3. Sekali lagi senyum. Okey, freestyle 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Okey, page kedua, page ketiga, keempat, kelima dan page terakhir. Okey, semuanya sudah. Okey, terima kasih semua. Jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay.